Firman Allah, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan merupa ia, yakni Allah Subhanahu wa taala mencipta rupa akan kamu ini, maka mengelok ia akan rupa kamu. Rupa kita ni Tuhan yang cipta. Yang kata Syamsuri muka macam ini Tuhan bagi. Nama Syamsuri macam Banjar. Tapi tak. Kan? Allah bagi dekat kita muka kita ni. Heran tuan. Betul ke orang duk kata muka macam kita ni ada 7 orang dalam dunia ni? Betul. Saya duk cari ikut adalah hadis pun taklah jumpa. Tapi yang dia buat cakap pandai ni pun kita tak faham. Betul sungguh kadang kan. Kan? Kebetulan ada pelanduk 2 serupa. Tapi pi bubuh sampai 7 orang ni ramai aku. Kan? Suara serupa ada. Muka serupa ni jarang-jarang sekali jumpa. Tapi nak sampai 7 orang ni tak tahu nak kata. Allah yang mencipta rupa manusia. Rupa ni bukan saja rupa parah, bahkan rupa segala-galanya. Ibu jari kita. Ya Allah, Akbar tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan dengar kali yang ke berapa ratus, kali yang ke berapa ribu dah. Yang kata besar ni aja. Ibu jari besar ni aja. Tidak ada 2 manusia yang serupa. Yang serupa ni, tamprin ni, cap jari ni. Tak ada. Nak cari 2 orang serupa, tak ada. Tak tahu fikir. Tak tahu nak fikir ni. Yang kata kuasa Allah ni, pada keluasan besar ni, bilion manusia tak serupa. Tak arti fikir. Jepun ni dia punya fikir ni tuan-tuan. Sampai orang buat satu cerita. Dia kata kalau kita nak beli otak, jangan beli otak Jepun. Pasal dia guna habis-habisan. Kalau nak beli otak, kalaulah satu teknologi, satu masa esok, satu teknologi yang cukup maju, boleh beli otak orang pasang kat kita. Tuan-tuan tahu orang pernah tanya soalan-soalan macam ni. Dia kata, Ustaz, macam dia ni yang orang kata orang pandai tanya ni. Dia kata, setakat nak tanya Ustaz, dia kata dalam smartphone ni kalau kita bubuh 30 juzuk Quran, kita boleh bawa masuk tandas tak? Setakat soalan tu okey lagi. Dia tanya lebih pada tu. Dia kata, Ustaz, kalau kita boleh transplant, dia kata satu chip, dalam chip tu ada 30 juzuk Quran, transplant masuk dalam otak kita dan kita automatik jadi hafiz Quran. Dia kata chip tu boleh masuk jamban tak? Dia tanya lagu tu belakang. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Saya kata soalan yang terlalu advance. Saya kata terlalu advance. Dia pergi tanya macam tu. Dia kata chip Ustaz. Chip Ustaz. Dia duduk cerita kat kita. Ustaz tahu tak? Saya kata saya nak baca Nurul Ihsan. Bidang tu hampir belajar sudahlah. Dia pun kadang-kadang dia main soalan macam-macam tu. Nak tanya. Soalan takat 30 juzuk dah ni okey. Ramai orang tanya. Takat-takat apa nama set waktu semayang dia azan apa semua boleh ke tak boleh. Yang tu ramai orang tanya. Ni tanya chip nak transplant masuk dalam otak. So dia kata Ustaz, satu masa esok Ustaz, benda ni Ustaz jangan ingat mustahil. Dia duduk terang kat kita dengan bersungguh-sungguh. Dia kata Ustaz jangan ingat kata benda ni mustahil. Dia kata benda ni Ustaz satu hari. Dia kata very soon. In the near future. Dia mula cakap orang putih. Very soon. Dia kata in the near future. Dalam masa yang terdekat ni. Dia kata akan jadi benda ni. Mereka akan programkan 30 juzuk Quran dalam satu chip kecil aja. Kemudian dia akan buat satu pembedahan. Neurologist. Pakar saraf ni akan buat satu pembedahan di otak ni. Turis sikit aja. Dia tanam chip tu masuk dalam kepala. Dia kata orang tu turis 30 juzuk Quran ada dalam diri dia. Tak payahlah. Dia kata duk pergi masuk ma'had tahfiz. Hafal sampai merah biji-biji mata ni. Dia kata apa semua. Lepas tu kalau tak menerah nanti nak lupa. Semua tak payah lah Ustaz. Dia kata ke depan esok Ustaz satu chip dia masuk. Pump kata dia kata 30 juzuk Quran. Dia programkan pula dalam tu. Saat lagi mau baca cara-cara sudais boleh. Nak baca cara boleh. Dia kata macam mana Ustaz ada smartphone. Dia kata Ustaz boleh download bacaan ni. Segala reciters. Segala kari-kari ni. Hari ni aku mau Al-Afashi punya bacaan. Kita download. Dalam masa 15 minit siap. 30 juzuk Afashi punya bacaan. Saat lagi 30 juzuk Sudais punya bacaan. Saat lagi 30 juzuk Syuraim punya bacaan. Saat lagi 30 juzuk Al-Ghamidi punya bacaan. Dia kata esok dalam chip tu dia kata ada macam-macam punya cara bacaan. Tak masuk dalam otak Ustaz. Satu switch tang mana akan tekan. Lagu satu macam ya duk bunyi Al-Afashi.
Saya ngangah dengar. Last kali saya kata dia, biar betul saya kata. Nak kata apa lagi? Mungkin tak tuan-tuan jadi macam tu? Wallahualam. Tak tahu. Mungkinkah teknologi dia akan pergi sampai macam tu? Kan tadi kami duk sembang atas kereta, duk main tadi. Saja duk sembang satu topik atas kereta. Duk cerita tentang bidang IT hari ini. Ni surah At-Taghabun ni. Surah At-Taghabun. Tapi dia main cerita sampai bab ni lah. Nah, luahnya yang kata tafsir dulu dia sampai gitu. Kan? Pasal apa Islam tidak menerima video sebagai bukti yang boleh disabitkan kesalahan hudud? Pasal apa? Pasal dia terdedah kepada unsur-unsur manipulasi. Hari ni kita tengok orang putih buat filem macam sungguh-sungguh tu. Dia buat filem 2012, dia menjangkakan 2012 ni nak jadi kiamat. Dia buat gambaran nak jadi kiamat tu. Kita tengok tengah-tengah. Teknologi yang dipergunakan dalam bidang perfilman. Isu video boleh dimanipulate. Kalau ada orang betul-betul expert, dia boleh buat tu. Hari ni orang buat tapi tak cukup expert lagi. Kita tengok, kita tahu. Ini superimpose, kita kata. Boleh tahu. Satu hari esok, orang ni betul-betul expert dalam bidang ni. Betul-betul. Badan dengan kepala tu orang lain-lain. Dia cantum jadi sebiji. Bolehkah kita terima benda ni untuk disabitkan kesalahan di bawah kesalahan hudud? Tak boleh. Dia boleh diterima sebagai satu bahan yang dikemukakan di mahkamah. Tetapi tidak boleh terima benda tu untuk sabitan hudud. Tak boleh. Hakim berpuas hati dengan segala pakar-pakar dalam bidang semua panggil mai, suruh bagi pandangan dan sebagainya. Hakim ni pun sampai rasa macam betul ni dia ni buat. Tetapi tak boleh nak sabitkan hudud. Tak boleh. Habis sangat dia takzir saja. Berdasarkan keterangan-keterangan yang daripada pakar-pakar ni apa semua yang dipercayai ni, aku risau ngahang ni, dia kata. Hang buat sungguh kot, dia kata. Dia ni kata dah, tak apalah, apa pun pergi masuk jail 2 tahun sudah. Tak boleh nak sabitkan hudud dengan berdasarkan teknologi ini. Pasal dia terdedah kepada unsur-unsur manipulasi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islam. Dia kata apa? Nabi bagi tahu idra'ul hudud bisyubhat. Bila ada unsur-unsur keraguan, hukum hudud mesti digugurkan. Tak boleh dilaksanakan hudud. Kerana Islam bukan nak menghukum orang, tetapi Islam nak menegakkan keadilan. Kerana nak hukum dia ni, tak kira dah macam, tak boleh. Itu zalim namanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mau tak mau apa dia? Esok keluar video gambar kita. Baru kita tahu. Kata, aku tak buat benda ni. Sumpah teriak yang mata darah. Dia kata, tak. Dia kata, ni dalam video ni bukan. Macam mana? Kita kata, tak. Sungguh. Tolong ambil Quran. Bukan kata junjung. Ku pepak makan pun tak apa. Aku memang tak buat benda ni. Tak. Dia kata, gambar hang. Nak buat macam apa? Kacau tuan-tuan. Kacau. Maka Islam tak bagi. Benda-benda yang boleh membawa kepada berlaku zalim kepada mana-mana pihak. Islam tak bagi jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Tuhan kata dalam ayat ni, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Tuhan dia merupa, dia mencipta rupa manusia ni dan dia mengelokkan rupa kamu. Elok tak kita ni tuan-tuan? Bukan handsome dah. Elok ke dah? Kalau tanya handsome kan tak? Kita kata kita handsome lah kan. Tak elok ke tak Tuhan buat kita ni? Elok tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang Tuhan buat kita hidung lubang cangak naik ke atas gitu. Bila hujan, ramailah yang mati kelemasan. Hidung duk tadah yang hujan tu. Dah pada awal, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraan manusia ni, Tuhan buat elok lah. Pasal apa kata Tuhan buat elok? Pasal Quran kata, fa ahsana suwarakum. Tuhan mengelokkan kejadian kamu. Dia buh telinga dua belah. Tuan-tuan, kalau Tuhan buh sebelah ya elok tak? Kita tengok, tak kena tang mana tu dia ni. Dia buh dua belah. Kita tengok memang kena. Dia buat kita ni mata dia pibuh kenin pula kat atas ni. Kalau tak ada kenin boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh juga tapi nampak pelik. Kan? Tak percaya balik cukup. Tengok-tengok balik awal aku nampak macam jemuan. Dia buh kenin ni. Dia buh kenin ni apa? Fa ahsana suwarakum. Tuhan mengelokkan ciptaan kita. Dia buat cantik dah kepala, dia susun sampai kaki. Maka manusia dia wajar mengutamakan akal.
Pasal dari segi struktur binaan badan manusia, akal duduk atas sekali. Dia turun mai perut, dia turun mai kemaluan. Maka manusia sepatutnya dalam nak mengisi perut, akal ambil pertimbangan dulu. Wajar tak wajar aku isi perut aku ni dengan sumber rasa? Wajar tak wajar aku utamakan nafsu aku sedangkan dia duduk bawah pada perut lagi? Tuhan tu bukan saja Tuhan buat. Tuhan buat ni, Tuhan sendiri kata, fa ahsana suwarakum. Tuhan mengelokkan kejadian kamu. Tuhan buat manusia dengan Tuhan buat menatang tak sama. Tuhan buat menatang kepala dia dengan perut dia, dengan kemaluan dia duduk satu aras. Maka tidak heran. Menatang, dia kira nak makan, dia kira nafsu. Sedangkan manusia Tuhan buat bagi berdiri tegak, dia atur keperluan manusia daripada yang paling utama kepada yang kurang utama. Maka Allah jadikan manusia wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah merupa mencipta akan manusia dan mengelokkan rupa manusia. Kerana kejadian rupa anak Adam itu adalah seelok-elok rupa. Firman Allah, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat balik kita. Dan bila kita dengar ada berita kematian, kita kata apa? Inna lillah. Sesungguhnya kita ni hak Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada dia kita balik. Inna lillah, kita ni hak Allah. Hak tu dulu, abang. Inna lillah, kita ni hak Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada dia kita balik. Tak boleh fikir lain lah tuan-tuan. Kita suka tak suka, Tuhan Allah jadi Tuhan kita, kita balik ke dia. Kita tak suka pun kita balik ke dia, kita suka pun kita balik ke dia. Maka adalah lebih baik kita suka ke dia. Supaya bila kita balik ke dia, dia welcome kita. Dia terima kita.